I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tell me to someone who will love me. Yeah, wait. Assalamualaikum, saya Fatimah Isnia binti Abdul Rahman, pemegang kad matrik 276787. Tugasan kumpulan bagi subjek pembangunan masyarakat. Kumpulan saya memilih tajuk program gotong royong perdana peringkat komuniti, dan saya akan menerangkan konsep program tersebut. Mengikut Kamus Dewan edisi kedua dan keempat, gotong royong bermaksud tolong menolong atau bekerjasama. Aktiviti gotong royong masih banyak dilakukan di kampung-kampung dan tidak kurang dilakukan di bandar pada masa kini. Pada pendapat saya, aktiviti gotong royong ini perlu dihidupkan kembali dalam masyarakat di negara ini, sama ada di bandar ataupun di luar bandar, untuk mengeratkan perpaduan di antara kaum. Amalan gotong royong merupakan amalan masyarakat kita yang tidak mengenal agama, kaum, yang mengutamakan semangat bekerjasama di antara satu sama lain. Perpaduan bermaksud satu keadaan di mana rakyat dari pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman sebagai satu bangsa yang bersatu dengan memberi komitmen yang penuh, dan ini adalah selaras dengan identiti kebangsaan berlandaskan kepada perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Pada masa kini, isu-isu berkaitan dengan aktiviti gotong royong kerap juga diperkatakan. Aktiviti gotong royong mendatangkan kebaikan kepada masyarakat. Antaranya adalah amalan gotong royong mewujudkan dan mengeratkan hubungan silaturahim di kalangan kaum. Bak kata pepatah, bagai awal dengan tebing. Itulah kata-kata yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim di kalangan kaum di Malaysia. Gotong royong adalah sikap atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara bekerjasama dan tolong-menolong dalam menyelesaikan pekerjaan dengan secara sukarela. Masyarakat di luar bandar masih teguh mengamalkan gotong royong kerana masyarakat ini akan mementingkan perpaduan dan nilai tradisi serta suka hidup tolong-menolong dan melakukan kerja secara sukarela. Selain itu, hubungan antara jiran masih kukuh dan kemesraan di kalangan penduduk luar bandar lebih terjalin erat, dan keadaan ini mendorong mereka untuk berkumpul dan berbincang menjayakan sesuatu program gotong royong. Dengan adanya keharmonian dan kemesraan di kalangan setiap lapisan masyarakat, membolehkan mereka tidak segan-silu meminta bantuan dan pertolongan. Masyarakat di bandar lebih berorientasikan pekerjaan berbanding masyarakat di luar bandar. Mereka bekerja dari pagi hingga ke lewat petang, dan setengahnya ada yang sampai ke malam. Corak pekerjaan sedemikian menyukarkan mereka untuk melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong. Namun begitu, berbagai pendekatan telah diwujudkan untuk mewujudkan program gotong royong di peringkat kawasan perumahan sendiri. Seperti perwujudan rukun tetangga merupakan salah satu program sukarela yang bertujuan untuk membantu pembangunan masyarakat setempat di negara ini. Konsep program ini hampir sama seperti Neighbour Watch seperti yang diamalkan di United Kingdom. Peranan utama rukun tetangga adalah digalakkan menganjurkan beberapa kegiatan aktiviti kemasyarakatan, kebajikan, pendidikan dan meningkatkan program-program integrasi kaum. Namun, kesan pandemik COVID-19 telah menghentikan banyak program-program kemasyarakatan, termasuklah program gotong royong ini. Kesimpulannya,
Amalan gotong royong di kalangan lapisan masyarakat mendatangkan kesan positif dan banyak manfaatnya. Kesedaran tentang hal ini perlu ditanam di jiwa generasi baru. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurida Ibn Yusof, nombor matriks 276677. Kali ini saya akan membincangkan mengenai masalah program gotong royong perdana di peringkat komuniti. Okey, seperti yang kita sedia maklum, menjaga kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Penjagaan kebersihan sesuatu tempat adalah tanggungjawab bersama. Tetapi kesedaran mengenai penjagaan kebersihan di sesuatu komuniti masih berada pada tahap yang sangat rendah. Terdapat beberapa masalah yang dikenal pasti menjadi punca ketidaklancaran program gotong royong perdana di peringkat komuniti ini. Okey, antara masalahnya yang pertama ialah masalah penglibatan dalam ahli komuniti itu sendiri. Ini disebabkan masyarakat kita sekarang ni lebih gemar untuk menyendiri dan tidak suka bercampur bersama jiran. Okey, masalah yang kedua pula ialah semangat kejiranan yang semakin pudar di dalam komuniti. Ini disebabkan oleh kesibukan kerjanya menyebabkan jiran-jiran ini saling tidak mengenali antara satu sama lain. Masalah yang ketiga pula ialah wujudnya sikap ego dan pentingkan diri sendiri. Okey, sebagai contoh, apabila kita berada di dalam sesebuah komuniti, kita sebagai ahli komuniti ini suka untuk mengumpul barang-barang lama seperti mengumpul tayar-tayar lama untuk dibuat perhiasan. Tetapi kita tidak sedar akan kesan buruk kepada perbuatan kita itu. Apabila berlakunya air yang bertakung di dalam tayar tersebut, dia boleh menimbulkan kepada masalah lain pula, iaitu seperti pembiakan nyamuk Aedes. So, bila nyamuk Aedes semua membiak, ia akan menyumbang kepada masalah dengki di dalam komuniti tersebut. Masalah yang keempat pula ialah amalan gotong royong yang semakin dilupakan. Ini kerana hilangnya semangat kejiranan dan perpaduan masyarakat di dalam sesebuah komuniti, sehinggakan amalan gotong royong itu dipandang enteng. Dan masalah yang kelima pula ialah tiada kesedaran dalam menjaga kebersihan. Dengan mengabaikan kebersihan di dalam sesebuah komuniti itu, suasana di sekitar komuniti itu akan terjejas dan kelihatan tidak segar. Sekaligus dia tidak dapat menyumbang kepada environment yang sihat. Jadi, kita sebagai ahli komuniti haruslah mengambil sikap bertanggungjawab dalam melibatkan diri dengan aktiviti gotong royong agar kebersihan komuniti di kawasan kita dapat dijaga. Sekian, terima kasih. Bye. Baiklah, halangan kedua yang akan dihadapi oleh kami sekiranya kami ingin menjalankan majlis ini adalah dari segi halangannya, adalah dari segi pelaksanaan SOP bagi majlis sosial. Selepas perkabaran COVID dan juga PKP diperkenalkan pada 18 Mac yang lalu, so negara menghadapi peringkat demi peringkat bagi membendung penyebaran COVID-19 ini. So, jadi pada 22 Jun 2020, pihak kerajaan telah mengeluarkan pelaksanaan SOP sekiranya ada sebilangan masyarakat yang ingin menjayakan atau mengadakan majlis sosial. So, jadi halangan bagi kami untuk mengadakan majlis sosial ini apabila keadaan gotong royong ini akan berlangsung dalam keadaan yang agak ramai, dan juga pihak penganjur sendiri perlu mengambil inisiatif ataupun perlu mendisiplinkan masyarakat atau penduduk yang bersama-sama menjayakan majlis agar menjaga penjarakan sosial, agar memakai pelitup muka dan juga memastikan mereka semua mengikut SOP yang disediakan.
Dan selain daripada itu, apa yang kita ataupun penganjur sendiri perlu ambil berat adalah apabila golongan yang berisiko seperti bayi, orang tua dan juga kanak-kanak di bawah umur usia 12 tahun tidak boleh berada di kawasan. Dan ini akan menjadi satu perkara yang membuatkan penduduk merasa berat untuk bersama-sama bagi menjayakan majlis, kerana aktiviti gotong royong ini akan dijalankan pada hari hujung minggu, dan pada hari hujung minggu itu adalah hari bersama keluarga. Jadi sekiranya aktiviti ini tidak dapat dijalankan bersama-sama dengan anak-anak ataupun tiada penjaga bagi kanak-kanak ataupun orang tua yang berada di rumah, dan akan menyebabkan masyarakat ataupun penduduk itu sendiri mengambil langkah untuk tidak bersama-sama dengan kami untuk menjayakan majlis. Selain daripada itu, pihak penganjur sendiri di pihak kami memerlukan daripada apa yang kita dah tengok tadi, halangan pertama kita dari segi peruntukan perbelanjaan. Ianya turut mempengaruhi halangan kedua, kerana dengan perbelanjaan ataupun peruntukan itu sendiri kita perlu menyediakan cara-cara bagi menjayakan pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan. Contohnya, kita perlu membuat arah bagi keluar masuk penduduk yang akan bersama-sama dengan aktiviti ini, dan seterusnya kita perlu menyediakan codes MySejahtera bagi memastikan ada tracking untuk aktiviti yang berlangsung. Dan selain daripada itu, mungkin pihak kami juga memang akan memberikan saranan kepada penduduk yang join tu untuk membawa pelitup muka dan juga memastikan mereka memakai sarung tangan ataupun hand sanitizer sepanjang majlis berlangsung. Dan dan dalam halangan yang kami akan hadapi juga, kita akan lihat alatan-alatan yang perlu digunakan itu perlu disanitize, dan sanitize untuk menjalankan aktiviti sanitize itu sendiri kita memerlukan peruntukan untuk pembelian sanitizer. So dari segi penyediaan makanan juga memberikan kesan jugalah kita tak boleh meraihkan golongan kita tidak meraihkan orang VIP seperti mana yang kita biasa lakukan. Ini cara yang berbeza. Penyediaan makanan pula diperlukan dalam bentuk pack yang penduduk boleh ambil dan juga bawa pulang ke rumah. Jadi orang kata tujuan utama kita mengadakan gotong royong selain daripada membersihkan kawasan persekitaran, kita juga bertujuan untuk mengeratkan silaturahim di antara satu sama lain. Dan sekiranya aktiviti ini tidak dapat dijalankan, maksudnya misi kita ataupun objektif kita untuk menjalankan aktiviti gotong royong ini tidak dapat dicapai sepenuhnya. So, jadi itu saja halangan yang akan dihadapi oleh kami sekiranya kami ingin menjayakan majlis gotong royong bersama dengan komiti. Sekian, terima kasih. Saya Nur Farahim binti Hayazi, pelajar jurusan komunikasi. Terima kasih. Saya Wahyu binti Yusof, 276-788. Terdapat beberapa cabaran yang terpaksa kita hadapi untuk menjayakan program gotong royong ini. Antaranya ialah ketidakfungsian institusi rukun tetangga. Semua sedia maklum, tujuan penubuhan institusi ini ialah bagi memelihara keamanan dan kesejahteraan kawasan kediaman. Melalui kehidupan serba moden, institusi ini hampir tidak bergerak lagi kerana golongan muda lebih memandang ganjaran untuk melakukan sesuatu kerja apabila mereka dilihat sibuk berkejaya sehingga keluar negara setelah mendapat tawaran pendapatan yang lumayan. Sehubungan dengan itu, mereka tidak berminat untuk mengendalikan institusi rukun tetangga yang tidak memberi pulangan hasil. Kedua ialah tiada penerapan awal mengenai program ini.
Ibu bapa tidak memupuk semangat kerjasama atau kejiranan dalam diri anak-anak sejak kecil. Di zaman serba moden dan teknologi canggih ini, kanak-kanak telah diasuh dengan budaya hidup sendiri. Keadaan ini dapat dilihat dengan kemunculan pelbagai permainan moden seperti video game, telefon bimbit dan sebagainya. Ini telah menyebabkan sifat keakuan dan sentiasa hidup sendirian tanpa mempedulikan perkara atau peristiwa yang berlaku di sekeliling mereka. Bab kata pepatah, melentur rebung biarlah dari rebungnya. Ketiga, kesibukan masyarakat kini dalam berkerjaya menjadi penghalang kepada amalan gotong royong atau kekangan masa. Masyarakat masa kini tampaknya lebih individualistik dan materialistik. Contohnya masyarakat yang tinggal di Kuala Lumpur. Masyarakat kini berlumba-lumba membanting tulang mengumpul kekuasaan untuk mengukuhkan kedudukan masing-masing. Kesan daripada budaya pemikiran seperti ini telah menyebabkan mereka mempunyai karier yang sibuk. Segala apa yang berlaku di sekeliling mereka tidak mempengaruhi perjalanan kehidupan seharian mereka kerana mereka lebih suka menyendiri serta sibuk mencari wang dan pangkat. Keadaan ini menyebabkan rutin harian mereka banyak dihabiskan di tempat kerja berbanding di rumah. Mereka tidak mengambil peduli akan persekitaran di sekeliling mereka sekaligus tidak mengetahui adanya kegiatan gotong royong sekaligus mengabaikan nilai-nilai murni serta pelbagai program di kawasan kediaman mereka. Keempat ialah ketidakfungsian badan-badan kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan iaitu NGO telah menyebabkan program ini kian tandus semestinya di kalangan masyarakat. Peruntukan yang dikeluarkan oleh kerajaan pada setiap tahun untuk pembangunan masyarakat tidak sampai kepada golongan sasaran. Program ini juga kadang-kadang tidak mendapat sokongan dan dorongan daripada badan-badan bukan kerajaan. Kelima ialah tiada kerjasama. Masyarakat kini lebih suka membuat haluan masing-masing dan lebih gemar menghabiskan masa bersama ahli keluarga sendiri, kawan-kawan atau melakukan aktiviti sendiri kerana mereka tidak berminat untuk campur gaul atau mengenali sesama anggota masyarakat. Keenam, negative thinking. Masyarakat kini menganggap aktiviti gotong royong sesuai dilakukan oleh orang yang berstatus rendah sahaja dan enggan turut serta dalam aktiviti kemasyarakatan kerana menjaga taraf mereka di mata masyarakat. Mereka juga menganggap segala urusan kebersihan sesuatu kawasan kediaman adalah tanggungjawab pihak berkuasa tempatan atau PBT, seperti kebersihan kawasan kediaman, longkang, padang permainan dan sebagainya kerana mereka telah membayar cukai pintu. Hai, Assalamualaikum. Saya Madalina binti Muhammad Isa, nombor matrik 276521. Antara cadangan adalah yang pertama, memupuk kesedaran kerjasama dalam rukun tetangga. Contoh, mengadakan ceramah seperti tajuk kesedaran, pentingnya amalan gotong royong, denggi dan sebagainya peringkat komuniti. Selain itu, kami juga mengadakan pertandingan merwana bagi kanak-kanak manakala golongan dewasa, pertandingan pengasingan dan pengumpulan 3R yang paling banyak. Pelbagai hadiah akan diberi kepada pemenang. Kedua, membuat ruang parking yang baru seperti mengecat semula ruang parking kenderaan dan menyediakan parking khas golongan OKU. Ketiga, komuniti berpagar untuk membina pagar yang lebih selamat bagi komuniti daripada ancaman kecurian, penculikan dan sebagainya. Empat, mengadakan program gotong royong masak-memasak. Contohnya, mengadakan aktiviti kerajaan seperti majlis perkahwinan, bubuk lambuk, majlis berbuka puasa dan sebagainya. Aktiviti ini untuk mengisi masa lapang serta menyemaikan sikap positif di kalangan komuniti. Kelima, mengamalkan program 3R seperti reuse guna semula, reduce
kurangkan, recycle kita semula. Contoh barangan yang boleh kita semula adalah kertas, plastik, tin, logam dan sebagainya. Cadangan akhir sekali membudayakan kebersihan dan kehijauan komuniti. Menanam pokok yang baru bagi menggantikan pokok yang lama. Antaranya, mengadakan gotong royong sekerap mungkin, iaitu 3 kali dalam sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairi bin Muhammad Zain. Nombor matrik 276598. Di sini dapat kami simpulkan bahawa amalan dan aktiviti bergotong royong ini amalan penting. Ini kerana Malaysia merupakan negara yang mempunyai pelbagai kaum serta etnik masyarakat yang banyak. Dengan terjalinnya hubungan dan silaturahim yang kokoh, ini dapat melahirkan rasa tanggungjawab terhadap masyarakat untuk menjadikan negara Malaysia sebagai negara yang lebih harmoni, negara yang lebih selamat serta negara Malaysia akan lebih menjadi aman dan sejahtera. Amalan dan aktiviti bergotong royong ini juga memberi manfaat dan juga faedah yang banyak kepada masyarakat. Apabila perpaduan dapat dikukuhkan di kalangan oleh semua kaum di negara Malaysia, ini dapat menjadikan negara lebih harmoni, aman, sejahtera serta wawasan 2020 yang sering kita laungkan dapat dikecapi dan dilaksanakan pada suatu hari nanti. Di sini perlunya kita sebagai masyarakat dan warga negara Malaysia untuk menanam dan mengamalkan aktiviti bergotong royong ini di kalangan anak-anak kita dan generasi yang akan datang supaya negara dapat melahirkan generasi yang lebih bertanggungjawab. Negara dapat melahirkan insan yang berkepribadian yang tinggi dan pembersih. Ini bertujuan bagi mencapai matlamat melahirkan generasi dan masyarakat yang lebih harmoni. Ini kerana bak kata pepatah, melentur bulu biarlah daripada rebungnya. Amalan ini perlu dipupuk sejak kecil lagi. Ini kerana supaya keberkesanan dapat dilihat suatu hari nanti, kerana bak kata pepatah, Allah bisa tegar biasa.